الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurniaannya, dengan taufik inayah, dengan kesihatan dan keselamatan, dan juga dengan kesempurnaan 2 dos. Kena tambah tu. Tak. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selama ni mungkin dalam sebulan 2 bulan kita bersiaran melalui online. Tetapi alhamdulillah pada malam ni dapat kita kembali bertazkirah, berkuliah seperti biasa. Tetapi mungkin ada sedikitlah perubahan normal baru dalam kehidupan kita berjemaah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, malam ni kita sambung dalam tajuk kaitan tentang sedutan hukum dari peristiwa sulh, iaitu perdamaian Hudaibiyah. Jadi dalam konteks Hudaibiyah, pertama Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi suatu frame ataupun suatu kerangka awal, ya, itu dipanggil sebagai muqaddimah ke arah pembukaan Mekah, muqaddimah kepada kemenangan Islam. Walaupun setelah balik daripada perjanjian Hudaibiyah, para sahabat dalam keadaan sugul, sehingga kan apabila Rasulullah perintahkan supaya ihsar oleh kerana umrah tak dapat dilaksanakan dan disembelihnya al-hadiyu, para sahabat tak nak buat. 3 kali setaat-taat para sahabat, sekasih-kasih para sahabat. Tapi manusia, mereka juga manusia, terkesan dengan fenomena yang berlaku, terkesan. Kita ni tuan-tuan semayang, jaga iman, jaga yakin pada qada dan qadar, tiba-tiba banjir macam semalam kat Shah Alam. Tulang pula kereta tuan-tuan ada di bawah tu, tenggelam. Baru je ambil 2 minggu contoh. Tak? Baru ambil 2 minggu, agak-agak rasa macam mana? Lain macam. Hati kita pun mungkin masa tu pun mungkin juga terkeluar tu, ya. Nabi sendiri pun kerana terkesan dengan orang-orang musyrikin Yahudi, ya. Tengok dalam surah Kahfi tu, fala'allaka bakhi'un nafsaka, ya. Nabi pun ada perasaan macam seolah-olah macam nak bunuh diri kerana tertekan dengan gangguan-gangguan dan juga caci maki daripada puak-puak kafir musyrikin dan sebagainya. Jadi kalau dia hanya terlintas lah, bukan maksudnya satu keazaman lintasan saja, sebab Nabi pun manusia, ya.
Begitulah para sahabat ni, kerana terkesan, kerana macam tak puas hatilah, macam rasa macam terpukul. Selama ni perang menang, tiba-tiba dalam Hudaibiyah ni Nabi tak nak berperang, tiba-tiba mengalah gitu je. Macam jatuh air muka. Tak? Water face, orang putih kata. Tak? Air muka tu jatuh. Terkesan tu. Sampaikan mereka ni rasa, sampaikan Umar kata, ya Rasulullah, anta ya Rasulullah, kau ni Rasulullah ke? Sampai macam tu. Tapi selepas tu Umar dia macam bertaubat lah. Dia rasa macam amat bersalah. Dia tanya macam tu. Tapi oleh kerana keadaan begitu, Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain, apabila Rasulullah kata kita sembelih binatang, tak nak buat sampai 3 kali. Sehinggalah Ummu Salamah, isteri Rasulullah, ya, Ummahatul Mukminin, memberi saranan, nasihat, ya Rasulullah, alangkahnya kamu pergi cari orang untuk pergi potong rambut kamu dan juga untuk sembelih kamu, sembelih binatang al-hadiyu tu. Kamu buat dulu. Maka Rasulullah pun terima cadangan Ummul Habibah, Ummu Salamah ni. Maka Rasulullah pun bercukur, kemudian Rasulullah sembelih. Lepas saja Rasulullah buat, barulah para sahabat pun buat, seorang-seorang pakai buat belaka. Gitu ya. Kemudian yang kita dapat faham dari perjanjian Hudaibiyah ini ialah tentang dakwah. Tentang kunci kepada nubuwah, risalah Nabi adalah dakwah. Start sebelum Nabi berpindah ke Mekah, ke Madinah, Nabi berada di Mekah, tujuan adalah dakwah, iaitu membawa manusia ya kepada tauhid, kepada Allah. Ya, dalam sebab itu mula-mula datang ayat selepas Rasulullah keluar daripada tempat Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Allah Ta'ala perintahkan terus, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya, beri peringatan. Dan lebih jelas lagi Allah turunkan wa anzir ashiratakum alqrabin, berilah ingatan, peringatan kepada ahli keluarga kamu yang terdekat. Itu menunjukkan bahawa ya, dakwah menjadi keutamaan yang utama. Dakwah. Ya. Kemudian barulah lepas tu Allah perintahkan pergi ke Mekah, ke Madinah, memimpin sebuah negara daulah, ya, kepimpinan dan sebagainya, berperang, berjihad, itu kemudian. Tetapi isu galurnya semuanya adalah dakwah. Dalam Hudaibiyah Nabi nampak macam mengalah, tetapi dalam konteks siasi, dalam konteks tersirat, ada dakwah yang menguntungkan. Dakwah yang menguntungkan. Nampak macam mengalah. Masa tulis nama Rasulullah pun, Bismillahirrahmanirrahim, ya, utusan Quraisy kata, kami tak nak terima. Kami tak terima ni. Kalau terima, tak payahlah kami datang berdamai. Kami dah terima kamu. Tak. Ya. Allahumma, dia tulis kata yang lain. Kemudian tulis Rasulullah, ya, yang tu pun dia tolak. Sampaikan Sayyidina Ali tak nak padam. Rasulullah kata padam wahai Ali, tak apa. Ya, Sayyidina Ali tak nak padam kerana muliakan ya nama Rasulullah. Akhir sekali Rasul kata, kat mana kamu tulis? Ya, maka Rasulullah padam sendiri. Ya, maknanya Nabi boleh bertoleransi dalam bab yang bukan berkaitan tentang ya foundation, yang bukan berkaitan tentang trust. Benda tu boleh dibincang, benda tu boleh ditoleransikan, benda tu tak apa, buanglah dulu, tak apa. Bismillah, buang dulu, nama Rasulullah buang dulu, tak apa. Ya. Jadi tapi para sahabat, kerana mereka ni kasih pada Rasulullah, jadi Rasulullah buang. Jadi nampak begitu, tapi kesan pada dakwah, masya-Allah, daripada Hudaibiyah ni, perjanjian Hudaibiyah ni, ramai yang masuk Islam melebihi daripada masyarakat Madinah sejak daripada Nabi berhijrah sampaikan pada masa pergi ni, ya, pada 5 Zulqaidah tahun yang ke-6, ya, jumlah yang masuk Islam setelah Hudaibiyah melebihi daripada jumlah yang ada di Madinah sejak daripada Nabi berhijrah. Kesan dakwah. Sebab masa berlakunya gecatan 10 tahun, tak sampai 10 tahun pun, 2 tahun je, ya, orang Islam boleh pergi mari,
boleh berjumpa sanak saudara, boleh berdebat, boleh menceritakan tentang Islam, maka ramai yang terbuka hati dan ramai yang masuk Islam. Itu panggil dakwah yang Nabi fikir. Macam juga Nabi pergi ke Taif. Betul tak? Nabi pergi ke Taif setelah mana Rasulullah mendapat kesan yang begitu mendalam dengan peristiwa kematian Abu Talib dan Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah semacam memang tertekan dan dakwah di Mekah dah kaku dah. Sebab tidak ada yang boleh membantu Rasulullah ketika itu daripada dalaman dan luaran. Dalaman Khadijah, luaran Abu Talib. Maknanya orang tak berani nak sentuh Rasulullah kerana Abu Talib ada, pemimpin Mekah yang disegani. Maka Rasulullah boleh buat dakwah. Tapi bila dua ni mati, dua ni pergi, maka Nabi tak boleh nak buat apa. Akhir sekali Nabi cari medan dakwah yang luar, pergi ke Taif. Sampai di Taif, dan sampai mereka dah sedia dah menghalau Rasulullah, bahkan membalingkan Rasulullah dengan batu, dengan sesuatu yang menyebabkan kaki Rasulullah mengalirkan darah. Sehingga Rasulullah bila buka kasut Rasulullah dibuat dengan kulit tu, melekat. Darah ni kan dia melekit, macam darah kena baju kita, bila dah kering dia macam melekat. Begitu sampai dahsyatnya. Maknanya Rasulullah kata apa bila turun para malaikat, wahai Rasulullah, minta kami akan menerima arahan kamu dan kami akan hancurkan penduduk Taif yang zalim tu. Nabi tak, kalau kita dah itulah masanya dah. Itulah masanya. Kalau rasa nak buang rasa dendam tu, itulah masanya. Geramnya. Aku pergi dakwah bukan nak buat tarik manusia ke neraka, nak suruh masuk syurga belaka. Tiba-tiba tak nak, halau pula. Lempar dengan batu lah. Tak, kalau kita lah masa tu, kita kata, hantarlah para malaikat pergi hancurkan Taif. Tapi tak, Nabi dia fikir dakwah. Kalaulah generasi, orang kata saluran 1 tak nak terima, mungkin saluran 2 anak-anak dia akan terima. Kalau saluran 2 tak nak terima, mungkin saluran 3, saluran 4. Benar, setelah Rasulullah wafat, daripada Taif banyak hulu balang, panglima-panglima perang yang lahir, kemudian dihantar pergi ke Sepanyol, yang hantar pergi berperang, datang daripada Taif. Ibn Abbas pun meninggal di Taif. Kalau tuan-tuan pergi dekat masjid tu, Ibn Abbas ada makam di situ. Ibn Abbas dia wafat tahun 68 Hijrah dia tu. Dan ada mengatakan sebelah dia tu ada lagi satu kubur seorang alim daripada Fatani, Syekh Daud Al-Fatani. Wallah alam, ada mengatakan dia juga mati dan dikuburkan di situ. Kalau kita pergi ke Taif, dalam lebih kurang dalam berapa kilometer? 90 kilometer. Nabi pergi 90, balik 90, 180 kilometer. Maknanya kalau kita pergi ziarah Taif, boleh jamak qasar lah. Boleh jamak qasar. Begitu. Jadi yang kedua, perjalanan Hudaybiyah dan perjanjian Hudaybiyah itu adalah ada terma dakwah. Sebab tu dalam gerak-geri kerja kita kena ada dakwah. Kita menjadi jawatan kuasa, kena ada dalam pemikiran kita, bukan kerana nak besarkan masjid, bukan kerana nak cantikkan, nak pasang marmar. Saya tengok tadi cantik marmar kat luar. Idea yang cantik tu boleh diimplikasikan dalam masjid dah. Cantik. Memang dah cantik masjid tuan-tuan ni, dah cantik. Dah orang kata dah selesa. Aircon pun dah menggigil sampai ke tulang rusuk. Okey dah. Cantik dah. Cuma mungkin hanya sekadar dalam bentuk fizikal je saja. Dari sudut dakwah kita kena kembangkan lagi. Ada banyak sahabat-sahabat kita daripada tabligh, kita boleh ikut bersama mereka petang-petang, ikut gas ke apa ke, pergi ziarah rumah ke rumah ke, ataupun sambil-sambil tuan-tuan pergi hulurkan bakul makanan, keluarkan satu skala ataupun satu kertas apa pun, jemputan malam ni ada ceramah sekian-sekian, kami ada hari Jumaat buat bacaan Yasin, tahlil ke apa ke, malam sekian-sekian ada ceramah, jemputlah datang, sambil-sambil datang untuk mengimarahkan masjid Surah. Itu dakwah secara tak langsung. Saya terdengar satu YouTube Ustaz Syekh Abdul Qadir Al-Jufri.
dia dijemput oleh seorang kontraktor besar, datuk lah, untuk pergi ceramah kat office dia. Bila dia sampai, dia berborak lah dengan ustaz ni. Dia kata, saya nak tanyalah ustaz, ustaz ada kaitan tak dengan Syekh Hussein Al-Jufri? Dia kata, ya Allah, itu ayah saya. Allah, dunia ni kecil. Ayah awak dulu ni kontraktor ke? Adalah dulu. Ya, dan ada pejabat di KL sebelum KLCC tu ada, lepas tu roboh. Allah, dia kata dulu masa time dia balik tahun 81, cari kerja ke satu syarikat, dia tak terima sampai satu masa pergi ke tempat office ayah dia ni, nak minta kerja. Bila sampai di office, dia nampak orang buka slipper kat luar pejabat. Biasa office besar ni orang pakai kasut, kadang-kadang kat rumah pun pakai slipper, pakai kasut. Ya, trend terpengaruh dengan orang putih ke apa dah. Pejabat biasa pakai kasut, dia tengok kasut letak rak kat luar, orang masuk pakai tak pakai kasut lah. Kemudian dia nampak lepas dia masuk tu, tengok orang berduru pergi satu tempat. Dia pergi tengok, kenapa ni? Rupanya solat berjemaah Zuhur ketika itu rasanya. Ya, maka dia pun ikut sertalah solat. Dalam hati dia kata, kalau nanti aku ada pejabat, aku nak buat macam ni juga. Akhir sekali dia berjaya. Ya, kemudian dia ada office dan dia buat surau dan masjid ataupun tempat solat, dan dia kerah para pekerja dia berjemaah setiap waktu. Jadi ini dakwah secara tak langsung. Maknanya tuan-tuan, kalau kita jadi jawatan kuasa, dalam benak hati kita kena ada dakwah. Ya, tahun ni banyak ni orang boleh hadir, tahun akan datang. Kemudian bagaimana lagi nak tarik, mungkin dari sudut penceramah, dari segi pengisian. Orang nak orang yang kadang-kadang, orang ni kadang-kadang dia nak tukar angin dah. Carilah siapa-siapa. Kalau bukan selebriti, pelakon boleh, pelawak boleh. Sambil-sambil kita dakwah kat dia. Sambil-sambil kita tidak mengasingkan mereka dengan dakwah. Ataupun siapa-siapa yang telah berhijrah, ataupun siapa-siapalah. Ya, ni mufti baru. Saya dah jemput dah, alhamdulillah. 29 hari bulan 10 ni, ya, datang ke masjid saya, Maulidur Rasul. Alhamdulillah. Tu betulan sahabat lama dekat Mesir, satu batch dengan saya. Mujur dia tak tolak dah. Jadi kita panggil lah siapa-siapa dengan cara demikian. Ya, ada orang terasa nak datang. Mungkin sebelum ni dia rasa tak nak datang, tiba-tiba ada orang yang agak dia rasa macam dia suka dengan fasiliti ni, dia pun datang. Kali pertama dia datang, mungkin ada sentuhan tertentu menyebabkan dia rasa nak ingin datang dan datang dan datang lagi. Begitulah dakwah. Jangan kata dakwah ni sekali je kita panggil kat dia ataupun kita ceramah kat dia, kita dah anggap dia boleh berubah. Tak. Kadang-kadang makan masa 10 tahun, 20 tahun. Ya, Abu Sufyan ni tuan-tuan, ya, masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Ya, maknanya dia dah kira surrender dah ditawan sampai ke Mekah dah. Barulah saat tu dia masuk Islam. Dah. Jadi dalam konteks apa sahaja adalah nilai dakwah. Nabi berkahwin pun kerana dakwah. Nabi berkahwin dengan puteri seorang daripada pemimpin Yahudi. Dakwah. Ya. Nabi kahwin dengan Ummu Salamah atas dasar dakwah. Kahwin dengan Hafsah, kahwin dengan siapa saja pun asal urusan dakwah. Jadi semuanya kita kena letak dakwah dalam gerak kerja kita. Kita pergi kerja, ya, kita tunjuk contoh dan sebagainya, itu pun dakwah. Kemudian yang ketiga, dia nak ceritakan bahawa tentang keutamaan wahyu ilahiyah. Ya, dia nak ceritakan yang ketiga ialah berkaitan tentang wahyu ataupun kita kata wahyu nubuwah yang mengatasi daripada perancangan pemikiran dan akliyah manusia. Manusia merancang. Bila Nabi tanya pandangan para sahabat, antaranya Abu Bakar, kita nak macam mana ni? Kalau kita dihalang masuk ke Mekah, Abu Bakar kata, kalau kita kan niat nak buat umrah, kita niat ni nak pergi menghormati Baitullah, buat Kaabah, nak tawaf, kita ni nak pergi buat ibadah, bukan nak perang. Tapi kalau mereka halang, kita perang mereka. Nabi setuju, maka bergeraklah. Bila sampai satu masa, unta Nabi berhenti terduduk, tak nak bergerak. Fahamlah Nabi bahawa ini bukan
ya, bukan diberhentikan saja-saja. Bukan kerana unta ni habis minyak ke apa ke, ya, bukan, tapi dia adalah kuasa gaib daripada Allah Ta'ala nak memberi satu signal bahawa jangan pergi. Maka Rasulullah kata, kalaulah Quraisy memohon satu perdamaian ataupun kecatan, aku akan terima. Maknanya wahyu nubuat lebih tinggi daripada syura dan perbincangan dan mesyuarat sebelumnya. Nanti kita bahaskan dalam tajuk kita yang seterusnya. Baik, kita tengok sedutan hukum daripada peristiwa sulh. Suluh ataupun sulh ni perdamaian. Salaha baik, sulh ya perdamaian. Maksudnya perdamaian ni maksudnya apa? Nak buat jadi baiklah. Tak, dua yang bermusuh bila salah, maslahah, sulh nak suruh jadi baik. Orang yang beriman, ya, fa abawai fa aslihu baina akhawaikum, ya, al mu'min akhul muslim. Apa ni, al muslim akhul muslim. Dalam ayat lain sebut fa aslihu baina akhawaikum, hendaklah kamu menjadi pendamai di antara dua saudara yang bertengkar bermusuh. Kalau ada di kalangan kita ni jiran sama jiran, ya, jawatankuasa jemaah yang bermasam muka, kita jangan jadi batu api. Kita pula pergi letak minyak sana, letak minyak sini, akhir sekali ya terbakar dua-dua. Hak lain pula tepuk tangan, cantik. Lama dah kami nak tengok dia orang ni berperang. Dah, sepatutnya kita ni jadi air. Betul tak? Jadi pendamai. Tak ada untung kamu duk berbalah sesama orang Islam. Nanti masuk kubur nanti, antara soalan muka nakir, dia tanya, man akhukum? Man akhuka? Siapa saudara kamu? Nak jawab apa kalau kita berperang, asyik berperang, berbalah, bermusuh, ya, sesama kita? Betul tak? Masa baca doa dalam solat jenazah dalam surah Al-Hash ayat 10 tak silap, betul tak? Doa dia, wala pada ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya, wahai Tuhan kami, jangan jadikan dalam hati kami perasaan ghilan, dendam, dengki, hasad kepada saudara Islam sesama kami. Jangan ada ghilan. Ghilan ni dia lebih, dia hasad, dengki, al-haqdu, al-hasad. Dalam surah Al-Falaq tu diceritakan tentang al-hasad. Al-haqdu itu dengki, orang yang memang dengki. Dia tak boleh tengok kita dan dia akan menjauhi kita. Dan kita tahu dia dengki kita dan kita tahu dia dengki, dia pun tahu kita tak salari dengan dia. Itu dia panggil al-haqdu dan al-hasad. Tapi ghillan ataupun ghulul, ya, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadi dalam hati kami perasaan ghillan, dia lebih daripada perasaan hasad. Maknanya ghillan ni tuan-tuan, dia sama kita je. Sama-sama ni. Boleh duduk sebelah kita, boleh bersalam, boleh mengeteh, mengopi, ya, boleh duduk bercakap elok. Tetapi di belakang kita dia tikam. Itulah ghilan. Ya, depan-depan kita orang kata, "Oh, manis mulut." Ada. Lidah Allah lemah lembut dengan kita. Allah, awak ni haji cantik. Dah, perempuan-perempuan puji kita. Belakang kita dia duk tumbuk kita, duk karate kita, duk tikam kita. Itu panggil ghilan. Ghilan ni, ya, lebih bahaya lagi lah. Sebab orang kata bermuka-muka. Ni yang kita takut lah. Kalau kita kata berperang dengan kita, kita tahu dia musuh kita, dia pun tahu dia tak selari dengan kita. Itu kita faham lah. Tapi hak jenis orang kata berlakon ni, jenis orang kata bermuka-muka, ni yang bahaya. Ya, banyak kat pejabat, oi baik dengan kita, tapi dia lah buat angkara, buat sihir, hantar saka, hantar macam-macam kat kita. Tak boleh tidur malam lah, panas lah, rambut jadi berguguran lah. Cek punya cek, rupanya dia. Padahal dekat office cantik, tanya khabar makan ke tidak, dah minum ke belum, rupanya ni perangai. Ni kita takut tuan-tuan. Ya, takut. Jadi itulah yang perlu kita letak dalam hati kita. Jangan ada perasaan bertengkar, bermusuh sesama kita.
Ya, orang kafir ambil peluang, pecah dah perintah. Ya, orang kafir tak ada lah berpecah-pecah macam kita. Mereka ambil kesempatan. Orang Yahudi dia boleh bertapak di Madinah. Ya, kerana dia rosakkan hubungan antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj adalah keturunan daripada Yaman. Keturunan diraja daripada sana datang tu. Aus dan Khazraj adik-beradik. Kemudian mereka menjadi suku kabilah yang besar, bertapak di Madinah, berperang beratus tahun. Ya. Quraizah, Bani Quraizah duduk bahagian Aus. Bani Khaza'ah berduduk kawasan tu. Dia belaga. Hak ni support senjata, hak ni support senjata. Jadi dia berniaga. Puak-puak Yahudi ni daripada dulu sampai sekarang sama je. Ya. Dia jadi batu api perang Iran berperang dengan orang tu, orang ni dia support senjata. Jual, mereka jual. Sebab belakang dia tu Yahudi. Dia dapat untung di atas pemusuhan sesama kita. Rugi. Aus dan Khazraj berperang, ekonomi Madinah dipegang oleh Yahudi yang minoriti. Macam tempat kita juga. Berperang sana sini, akhir sekali ekonomi dipegang oleh minoriti. Ekonomi mempunyai kuasa politik yang besar. Ya, mereka boleh menggunakan the soft power untuk menentukan dasar. Sehingga kan berkaitan tentang dasar pendidikan pun kita pening. Padahal kenapa? Tak pening je. Nak gunakan UEC dan sebagainya. Tak. Kita dah bangsa kena ada daulat. Israel pergi ke ambil Palestin, dia hidupkan balik bahasa Ibrani. Tak. Singapura bila diambil daripada kita, dihapuskan sedikit demi sedikit bahasa Melayu. Tak. Tiba-tiba kita nak berkompromi dengan bahasa yang lain. Bangsa jiwa, bahasa jiwa bangsa. Ya. Sebab itu ada yang mengatakan bahawa satu Dr. Rosli pada sebab kejatuhan kerajaan Sepanyol Andalusia disebabkan kerana bahasa. Ketika dulu mereka mengagungkan bahasa Arab. Banyak sarjana Islam, Ibn Sina ke apa semua datang daripada sana, ya, menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab. Kemudian mereka terpengaruh dengan bahasa Sepanyol dan mereka mula menggunakan bahasa Sepanyol dan turun semangat dan sebagainya. Akhir sekali lama-lama duduk situ 800 tahun betapa boleh jatuh. Antaranya isunya bahasa. Ya. Kita ni telah ditelanjangkan satu demi satu. Masa Akta Abdul Rahman ke apa dah. Ya, dia melucutkan bahasa Jawi. Kan kita bangsa Jawi. Bangsa Jawi. Asal bahasa kita bahasa Jawi tu. Kerana bahasa Jawi dia mendekatkan dengan bahasa Al-Quran. Dulu-dulu orang boleh baca Quran dengan baik sebab tulisan kita tulisan Jawi, dia ambil daripada bahasa Arab. Tak, akhlak Arab, ya, kataan ain, semua apa datang daripada tu. Tiba-tiba kita pergi ke Rumi, habis. Orang nak baca bahasa Jawi pun dah tak pandai, baca Quran pun tergagak-gagak. Ni dia. Jadi kita kena pertahankan. Mana di dunia ni, ya, institusi pendidikan ada 2 bahasa sampai 3 bahasa kat tempat kita ni. Ya, nak cari amat pada dia. Singapura tidak ada, Indonesia tak ada, Australia tak ada, Thailand tak ada. Tiba-tiba kita nak berkompromi. Tak? Akhir sekali kalah gitu-gitu. Ya. Sekarang pun pelik dah. Kita duk ganggu-ganggu ke ada. Sepatutnya bahasa-bahasa orang putih ni tak payah. Orang kata pergi ke Semenyih ke apa semua tulisan-tulisan orang putih belaka dah. Pergi ke Putrajaya apa prising-prising. Ya Allah, kenapa prising-prising? Tak, section-section. Kenapa nak diagung-agungkan bahasa-bahasa? Ya, kita guna bahasa-bahasa kita. Ya, banyak lagi. Sebab kita sendiri yang tidak cuba nak menaikkan bahasa kita. Gitu. Baik. Yang pertama, meminta bantuan daripada orang bukan Islam dalam keadaan bukan perang. Apa hukum dia? Ni dia punya khulasah yang pertama. Aku apa kita ni? Aku 20. Aku 29 ya. Isyak aku apa? 20. Jam ni tak berapa betul lah. Surau cantik dah, besar dah. Jam kena tukar baru.
beli yang besar, ya. Jam kena beli yang mahal. Saya beli yang murah sekejap je, tak. Beli yang besar tu harga 2 3 400. Lah. Ya. Tu dah tak bergerak dah. Saya kata aku 7 lebih. Aku rasa lama dah aku ceramah dah. 7.45. Baik. Kami telah terangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Bashar ibn Sufyan menjadi pengitip untuk mengitip keadaan pihak Quraisy. Bashar adalah seorang musyrik daripada kabilah Banu Khuza'ah. Ini menguatkan apa yang telah kami sebutkan sebelum ini, iaitu bahawa meminta bantuan atau pertolongan daripada orang yang bukan muslim haruslah mengikut keadaan orang yang diminta pertolongan itu, iaitu orang itu boleh dipercayai dengan yakin bahawa dia tidak akan melakukan penipuan dan pengkhianatan, maka harus yakni boleh hukumnya. Pada keseluruhannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan daripada orang-orang bukan Islam tidak dalam peperangan, termasuklah menjadi pengintip, meminjam senjata atau seumpamanya. Jelas daripada itu bahawa meminta bantuan daripada orang-orang bukan Muslim diharuskan dalam perkara-perkara keselamatan, juga diharuskan pada kerja-kerja untuk peperangan. Bani Khuza'ah ni adalah satu kabilah yang melakukan bai'ah, perjanjian dengan kaum muslimin Madinah. Walau dalam perang Khaybar dulu yang telah dihasut, diprovokasikan oleh Yahudi Khaybar, dia menolak, dia tetap bersama dengan perjanjian dengan Rasulullah. Jadi daripada situ pun dah nampak dah kesetiaan dia pada perjanjian dengan piagam Madinah, dan dia nak duduk di bawah kekuasaan Muslim ketika itu. Maka salah satu di antara mereka diambil oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah dah bergerak pergi ke Bir Ali, tempat kita pasang niat kalau kita turun di Madinah, ya, duduk semalam, kemudian kita bergerak pagi itu, dalam lebih kurang dalam 10 km daripada Madinah. Ya, maka di situlah tempat stesen orang nak tukar pakaian. Biasa orang kita dia tukar ke hotel lagi, tukar pakaian je lah, mandi ihram, berwangi, letak minyak atar ke apa ke boleh, mandi dengan sabun, shampoo boleh, ya. Jadi bila sampai di pakai ihram, boleh pakai minyak wangi, ya, sebelum niat. Ya, boleh. Berak pakai pada badan. Ya, pakai pada badan. Dan melekat pada kain ihram tak jadi masalah. Itu dia. Jadi bila sampai kat Bir Ali, maka bila nak bergerak tu biasa di atas bas kita mutawif akan bagi tahu lah. Jadi kita mula berniat. Tak. Nawaitul umrata wa ihramtu bihi lillahi ta'ala. Maka lepas tu bertalbiyahlah. Labbaik Allah. Jadi bila sampai di Bir Ali, Rasulullah mengutuskan Bashar bin Sufyan untuk hantar pergi ke Mekah untuk melihat kondisi dan keadaan, bagaimanakah suasana dan penerimaan orang Mekah. Dan kita dah sebut masa perjalanan Rasulullah itu ada lebih kurang 1,400 orang, dan ada riwayat mengatakan 1,500 orang. Dua-dua riwayat tu betul belaka. Maksudnya 1,400 adalah totally daripada orang Madinah Muslim, orang Islam bersama Rasulullah, dan 100 lagi adalah kabilah-kabilah yang bukan Islam yang Nabi jemput untuk bersama. Kenapa Nabi buat begitu? Untuk memberi gambaran kasar kepada orang kafir Quraisy bahawa kedatangan kami pergi ke Mekah bukan untuk berperang. Sebab hak kafir ni musyrikin juga, menyembah berhala juga. Kalaulah betul-betul kami nak berperang, takkan mereka nak bersama dengan kami. Ya, Nabi dah beri dah dia punya clue gitu. Tapi kafir Quraisy dia tak nak juga. Sebab sentimen perang. Sebab bawa perang Khaybar, betul lah pula dia balik kosong. Memanglah kan, sentimen tu lain. Macam kita konfrontasi dengan dengan Indo dululah. Kita hantar main bola sepak, terpaksa duduk dalam kereta kebal. Betul tak? Dia sentimen dia berbalah dengan Malaysia ni. Sampai kan pemain-pemain kita kena duduk dalam kereta kebal, takutnya dia baling, takutnya buat sobatan macam-macam. Jadi dia masih lagi
Kita masa konfrontasi dengan Indonesia 1970 apa masa tu, 73 74, tak? Jadi mereka masih lagi mengatakan kita di bawah mereka, ya. Begitu. Jadi sentimen itulah. Jadi dia tak boleh nak terima, jadi cuma kita nak terangkan di sini, harus dan boleh kita menggunakan orang kafir dalam urusan yang boleh menyenangkan urusan Islam. Walaupun dalam urusan politik, walaupun dalam urusan peperangan ni kira sulit, boleh. Masa zaman Nabi keluar hijrah, salah seorang daripada yang Nabi guna ialah Amir Al-Fuhairah. Ya, Amir Fuhairah ni seorang yang musyrik. Ya, ditugaskan mengambil kambing-kambing, gembala kambing, menutupi jalan-jalan jejak-jejak kaki Nabi untuk menghapuskan jejak-jejak yang boleh dikesan oleh kafir Quraisy. Tapi orang kafir Quraisy ni, mereka ni pakar sungguh tentang jejak. Pakar sungguh tentang jejak. Walaupun jejak itu sudah dikaburi dengan kaki kambing-kambing yang banyak, dia boleh kesan juga. Tok sampai ke bukit tempat Nabi gusur, ya, tempat Nabi bersembunyi tu, dapat kesan juga. Hebat orang dia. Memang pembaca jejak ni tuan-tuan, ya, mereka boleh baca jejak seseorang tu. Pak dia tengok kaki, sebab memanglah padang pasir kan dia tenggelam dah. Bila dia tengok jejak kaki, dia boleh tahu kaki si fulan, si fulan. Memang dia macam polis tak? Bila dia tengok kat jalan nampak ada kesan tayar, dia boleh baca tayar jenis apa tu. Betul tak? Ada jenis polis-polis tertentu yang telah ditrain lah tak? Begitu juga macam askar-askar kita, biasa diambil daripada, kalau di Sarawak orang Iban ke apa ke, yang pakar tentang hutan. Ya, bila mereka masuk, batalion hot ni akan masuk dulu. Mereka lah akan tengok jejak-jejak. Dia tengok pada pokok, dia tengok pada jejak, dia kata lalu tempat ni lebih kurang dalam 10 orang. Lalu tempat ni dia boleh baca. Sebab tu memahami tentang jejak amat penting. Tuan-tuan contohnya masuk dalam hutan, buat lomba lari, buat trekking ke apa, kata tuan tersesat, tuan-tuan kena baca keadaan tu. Baca keadaan tu. Tadi bunyi bising, cip, tiba-tiba senyap. Ada benda nak lalu tu. Dan benda yang nak lalu tu bukan sembarangan. Biasanya, ya, Maybank. Sebab dalam hutan tak boleh sebut secara zahir. Tak, Maybank nak lalu tu. Ya, sama ada Maybank ataupun Fumakila. Jadi batu orang tua tu besar nak masuk dalam hutan, jangan sebut benda tu. Tak, ada seorang datuk lalu bawa dengan cucu. Dia tanya, "Datuk, dalam ni ada harimau." Shh, jangan sebut. Lepas tu jangan sebut, nak sebut apa? Tiger. Gitu. Jadi kita kena faham situasi. Ya, kita kena baca. Tuan-tuan, hari Minggu nak ajak anak-anak pergi mandi. Tuan-tuan, 2-3 hari ni saya pergi ke Sungai Congkak. Kira-kira memang rancang nak keluar awal lah. Tapi keluar awal dah pukul 8 lebih. Sampai sana pukul 10. Sampai sana pukul 10. Penuh kiri kanan kereta. Bila nak pergi booking, chalet dia kata, hak chalet, hak booking ni pun datang pukul 7. Saya tak datang lagi. Dah betul dah. Ya, pergi masuk sana penuh, pergi dalam atas ni penuh belaka. Jadi kita kena baca keadaan. Dah hari Minggu, PKP baru lepas, semua orang pun nak lepas gian. Jadi tak ada can. Jadi kena baca keadaan. Kita kena pandai membaca keadaan. Kita tahu dah, cuma puas hati anak-anak dah. Sambil-sambil kita pun nak selam juga dah. Tak apa, pergilah juga. Tak dapat mandi pun tak apalah. Sentuh air dah kira puas hati dah. Gitu. Jadi kena pandai baca jejak, kita kena pandai baca keadaan. Gitu ya. Jadi orang jenis pandai-pandai mancing, suka mancing ni, dia faham tu. Dia nak baca jejak isteri dia tu. Malam ni boleh pergi ke tak boleh pergi. Dah. Jadi dia pun faham tu. Cara macam mana nak keluar malam ni. Sampai ada yang YouTube tu dia buat, dia pergi kidnap suami dia tu. Dia bawa satu van, bawa pistol, bawa pedapak, masuk kidnap, dia bawa suami dia keluar, dia keluar.
Lepas tu dia buka-buka dia ketawa. Ha ha ha. Ya. Rupanya dia nak kidnap keluarkan suami dia. Kalau tidak, isteri tak bagi. Jadi tuan-tuan jenis takut ke bini tu pandai-pandailah buat. Macam mana nak keluar malam. Azan. Okey. Sila. Dah masuk.
Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Saya masuk 2 minit lagi sepabian sikit. Jadi yang kedua iaitu berkaitan tentang tabiat syura dalam Islam. Syura ni maksudnya himpunan pandangan. Maka kita biasanya menghimpunkan segala pandangan dan kita memilih yang paling terbaik dan paling sesuai. Sebab tu biasanya kita kena ingat adab bersyura bermusyawarah. Bila kita tak memberi pandangan, kita ketika mana kita memberi pandangan dan pandangan kita ni diterima pakai, hendaklah kita banyakkan beristighfar. Takut-takut pandangan kita itu boleh memberi risiko ataupun kesan yang tak baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, jangan pula yang tidak diterima pandangan merasa dendam dan kecewa. Ya, jadi dia adalah keputusan di bawah kepimpinan suatu mesyuarat, ketua lah. Ya, dia nak ambil cabutan apa yang mana. Cuma di sini dia sebut, saya ambil ringkas bahawa syura dalam Islam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bersyura dengan para sahabat. Walaupun Nabi seorang Nabi yang boleh bertindak ya di atas dasar kenabiannya dan wahyu, tetapi Nabi meraihkan pandangan basyariah manusia. Sebab Nabi nak junjuk model untuk umat dia yang kemudian, supaya setiap tindakan kalau boleh mendapat pandangan-pandangan jawatankuasa ataupun institusi tertentu yang diperlukan. Jadi cuma dia kata bahawa dalam Islam syura adalah disyariatkan tetapi tidaklah menjadi kemestian. Dia disyariatkan tetapi tidaklah satu kemestian. Ya. Jadi dia kata syura harus tunduk di bawah hukum wahyu. Sebagaimana saya sebut tadilah, mula-mula Nabi berjalan tu atas pandangan Abu Bakar untuk pergi, kemudian kalau dihalang kita perangi. Nabi terima peringkat awal. Tetapi bila sampai di pertengah jalan, unta Nabi berhenti. Maka Nabi sedarlah bahawa Allah tak benarkan. Maka Nabi batalkan syura tadi. Ini adalah kuasa yang ada pada seorang a'immah, pemimpin, ketua dan sebagainya. Maka wahyu sekarang ialah Al-Quran dan Al-Sunnah dan Ijma' Al-A'immah, iaitu para imam ataupun pemimpin. Dengan itu juga menjadi dalil bahawa syura disyariatkan hanya untuk mendapatkan pandangan, bukan dimestikan berpegang kepada syura semata-mata dengan membelakangi wahyu. Ya. Cuma dalam mesyuarat kita sebagai orang biasa, kita putuskan semasak-masaknya dalam mesyuarat. Cuma bila berlaku suatu selepas daripada mesyuarat, berlaku suatu perkara yang di luar daripada perbincangan dalam mesyuarat, maka itu kita kena serah pada pemimpin. Kalau masjid, nazirlah. Kalau surau, pengerusi. Dialah yang akan mengeluarkan pandangan segera di atas isu yang berlaku dalam keadaan yang darurat ataupun dalam keadaan tergesa-gesa itu. Jadi walaupun dah dimesyuaratkan sebelumnya, tetapi kadang-kadang benda tu berlainan dengan qadiyah, dengan suasana dalam mesyuarat, maka dia boleh ambil pendekatan dia sendiri, kerana dia adalah seorang ketua yang sudah diberi mandat oleh jemaah dan jawatankuasa. Wallahu ta'ala bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu ankum karim.